Orang selalu belanja beribu-ribu untuk pergi ke negara Jepun untuk tengok bunga sakura masa musim bunga. Tahu tak di Malaysia sebenarnya kita juga ada musim bunga yang sangat istimewa. Hello semua. Hi everyone, saya Minggi. Welcome to this channel. And hari ni kita nak cerita sedikit sebanyak pasal pokok. And topik kita hari ni adalah sesuatu yang anda tak pernah dengar. Sesuatu yang jarang diketahui, satu musim yang hanya terdapat di Malaysia. Di Malaysia, sebuah country yang tropical, tetapi kita ada 4 musim. 4 musim ni berbeza-beza. Kita ada musim dengki, kita ada musim durian, sedap. Kita ada musim banjir yang selalu ada akhir tahun. Kita juga ada musim AIDS di mana selalu hospital akan penuh. Tetapi ada lagi satu musim yang sangat luar biasa di dalam hutan tropikal Malaysia, iaitu musim bunga ataupun dikenali sebagai mass flowering. Jadi sebelum kita talk more, jangan lupa like and subscribe. Musim bunga ataupun mass flowering, apa yang istimewa? What is the special about it? So first thing, kejadian ini jarang-jarang. Dia berlaku dalam 8 ke 10 tahun, tidak tentu. Kedua, dia biasa akan menyebabkan the whole hutan, the seluruh hutan menjadi warna-warni. Basically, turn the forest into a party. Menjadi sangat meriah, sangat menarik. Lebih kurang setanding dengan kembang cherry Japan yang kita selalu tengok di TV. Tetapi yang ini di hutan Malaysia. Kenapa ada warna-warni? Good question. Dia adalah sebab yang tu mungkin sebab pucuk muda pokok-pokok Diptocarps ataupun bunga-bunga Diptocarps. Okay, kenapa pucuk muda dia berwarna-warni instead of green colour? Sebab green colour kadang-kadang dia boleh merosakkan pucuk-pucuk muda ni. Dan pucuk-pucuk muda ni dia sangat sensitif terhadap green light, cahaya hijau. So, bila dia ada warna lain, dia akan reflect the light. So, pucuk-pucuk muda ni dia akan selamat dan tidak dirosakkan sebab matahari yang terlampau. Di Malaysia sebenarnya ada 7 jenis hutan. 7 jenis hutan ni adalah berdasarkan lokasi dan isi kandungan di dalam hutan tu. Isi kandungan di sini kita maksudkan jenis-jenis pokok, jenis-jenis tumbuhan, lokasi di mana kita jumpa hutan-hutan ni. Jadi yang 7 ni antara termaksud adalah hutan gunung tinggi, hutan gunung, hutan Diptocarps Bukit Tinggi, hutan Diptocarps Bukit, hutan Diptocarps Pama, hutan paya gambut dan hutan paya laut. Jadi mass flowering ataupun musim bunga ini lebih ketara di hutan Diptocarps Pama ataupun dikenali sebagai lowland Diptocarp forest, di mana paras dia adalah antara 300 meter paras laut dan di situlah kita boleh nampak mass flowering yang sangat cantik. Jadi sakura di Jepun adalah dari pokok cherry. Mass flowering adalah dari pokok Diptocarps, dari keluarga Diptocarps. Diptocarps ini sebenarnya maksud pokok yang dapat menghasilkan biji yang bersayap dua. Jenis-jenis yang terdapat dalam family Diptocarps adalah meranti ataupun dikenali sebagai Sorea, keruing dikenali sebagai Diptocarps, merawan dikenali sebagai Hopia dan beberapa lagi. Yang menarik pasal pokok-pokok dari family Diptocarps adalah pokok-pokok ini dapat tumbuh dengan sangat tinggi. The tallest tree that's been found, pokok yang paling tinggi dijumpai di dunia adalah sebenarnya di Sabah. 2 years ago, 2 tahun yang lepas, di mana pokok ini dinama sebagai menara. Jadi, apakah penyebab mass flowering? Tumbuh-tumbuhan sebenarnya sangat sensitif terhadap udara, air dan matahari. 3 faktor ini akan menyebabkan tumbuhan tu bertindak balas terhadap perubahan-perubahan. Kalau ada perubahan dari segi temperature drop, suhu tu menurun, suhu tu menaik, akan menyebabkan pokok tu bertindak balas berlain-lainan. Jadi pokok akan sama ada bertunas, berbuah ataupun berbunga berdasarkan perubahan-perubahan faktor-faktor yang saya sebut tadi. Jadi mass flowering sebenarnya berlaku
disebabkan kejadian El Nino dan La Nina. Jadi at the same time, pada masa yang sama, mass flowering sebenarnya adalah precursor ataupun salah satu petunjuk kejadian El Nino dan La Nina akan berlaku dalam masa yang akan datang. Mass flowering diptokap ini sebenarnya juga boleh dijumpai di beberapa negara yang berbeza. Contoh, Sumatera, Indonesia, Filipina. Negara-negara ini dikumpul di grup sebagai Malaysia. Alam-alam ini adalah sangat-sangat special sebab dia adalah kawasan-kawasan yang tidak bermusim dan kawasan yang mempunyai endemism yang sangat tinggi. Endemism maksudnya dia dapat pokok-pokok yang hanya jumpa di tempat tertentu sahaja. Contoh di Malaysia, kita dapat spesies Rafflesia yang sangat unik kepada negara kita dan didapati di kawasan-kawasan tertentu, dan Nepenthes ataupun dikenali sebagai perut kera yang hanya boleh didapati di kawasan-kawasan tertentu. Jadi sampai sekarang korang mesti bertanya-tanya, kenapa ada mass flowering and what's the benefit? Apakah kepentingan dia? Di negara-negara yang bermusim, bila musim bunga, pokok-pokok akan berbunga dan mereka akan berbuah pada musim yang seterusnya. Jadi kita tak dapatlah buah yang sedap. Tetapi di tempat tropical macam di Malaysia, pokok-pokok tiada bermusim bunga, dia akan ambil masa 3 ke 5 tahun ataupun lebih lama untuk berbunga. Contoh, pokok-pokok TikTok sini, dia akan ambil masa yang sangat tak tentu. Kita tak tahu bila dia berbunga, kita tak tahu bila dia nak berbuah. Jadi dengan mass flowering, pokok-pokok TikTok sini, dia akan berbunga pada masa yang sama dengan sangat banyak. So bila dia ada banyak-banyak buah, masa ni lah binatang-binatang akan datang makan buah ni. Pada masa yang sama, dia akan kekal mempunyai satu jumlah yang dapat mengekalkan survival of the tree species. Sebab walaupun banyak binatang datang makan, dia tetap ada lagi bilangan yang cukup untuk memastikan survival of our precious Diptocarp trees yang sangat-sangat berharga. So that's one. That's yang pertama lah kenapa ada mass flowering. Yang kedua, sebab masa ni juga para saintis, para conservationist, para botanist, dia akan mengambil kesempatan ini juga untuk mengumpul biji-biji Diptocarp yang sangat berharga ni. Sebab kalau tak, bila kita nak ambil lagi? So this is the best time for conservationists untuk mengumpul biji-biji pokok-pokok Diptocarp. Namun, pokok-pokok dari family Diptocarp ini mengalami ancaman yang sangat besar. Pokok-pokok Diptocarp ini juga merupakan sumber timba di negara kita yang terbesar. Jadi, pokok-pokok Diptocarp ini sentiasa dibalak dan habitat mereka semakin berkurangan. Ini juga bermakna mass flowering semakin berkurang di negara kita. But, hey, it is still not too late. Kita masih sempat lagi untuk saksikan keindahan alam ini di Royal Balloon dan di Ulu Muda. Kalau anda berada di KL ataupun Selangor, anda boleh pergi ke Karak Highway dan di sepanjang Karak Highway tu, you might able to see mass flowering. Kalau lo boleh lepas roadblock, hihi. Sebelum tu, if you want to know more about khazanah alam di Malaysia, jangan lupa subscribe and like di bawah. Also, kalau korang ingin mengetahui lebih banyak berkaitan dengan kajian-kajian wildlife and conservation effort in Malaysia, jangan lupa tengok link di bawah ke MRS. Bye! Okay, tengok apa lagi? Habis ready. Bye-bye.